Why did you move to Malaysia? I moved here 7 years ago and I moved to study. I got my master's degree here. What's one of the first reasons that made you fall in love with the country? Definitely the people and the food. That's something like that everybody knows here. Like people are very nice and very friendly. I managed to make a lot of friends internationally and also with the locals. What's your favorite dish in Malaysia? It's too cliche if I say nasi lemak. I think it's nice, but I cannot have it for breakfast though. It's too heavy for me for breakfast, so lunch or dinner, or even as a snack, especially the small triangle one, then yes, I can have that and I like it a lot, yeah. Di sebuah tanah yang dihiasi warna-warni budaya, bunyi azan bersahutan dengan dentingan loceng dan alunan doa yang berbeza bahasa, namun berkongsi langit yang sama di warung kecil tepi jalan, kita boleh melihat meja yang diduduki pelbagai kaum, berkongsi tawa tanpa mempersoalkan latar belakang. Inilah Malaysia, sebuah negara yang tidak sempurna, tetapi luar biasa dalam caranya menyatukan perbezaan. Ramai melihat kepelbagaian sebagai cabaran, namun di sini kepelbagaian menjadi kekuatan. Dari utara hingga ke selatan, dari Sabah hingga ke Sarawak, rakyat Malaysia membesar dalam suasana yang mengajar erti toleransi sejak kecil. Kita belajar menyebut nama rakan yang berbeza bangsa di sekolah, menikmati makanan tradisi yang bukan milik budaya sendiri, dan merayakan perayaan bersama-sama, walaupun berlainan kepercayaan. Keharmonian ini bukan terjadi dalam sekelip mata. Ia terbina daripada sejarah panjang, pengalaman pahit manis, serta kesedaran bahawa masa depan hanya boleh dibina jika kita berdiri bersama. Setiap generasi mewarisi tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan ini melalui sikap hormat, empati dan kesediaan untuk memahami antara satu sama lain. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, Malaysia menjadi contoh bahawa perbezaan tidak semestinya memisahkan. Malah, ia boleh menjadi asas kepada identiti nasional yang unik. Kita mungkin bertutur dalam bahasa yang berbeza, mengamalkan adat yang berlainan, dan mempunyai pandangan hidup yang tidak sama. Tetapi apabila menyebut tanah air, hati kita bergetar dengan rasa yang serupa. Cerita Malaysia bukan sekadar tentang statistik perpaduan atau slogan indah. Ia adalah kisah manusia biasa. Jiran yang saling membantu tanpa mengira kaum, rakan sekerja yang mempertahankan satu sama lain, dan komuniti yang bangkit bersama ketika diuji. Keharmonian ini hidup dalam tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Melalui perkongsian ini, kita akan menyelami 10 sebab mengapa rakyat Malaysia mampu hidup dalam suasana yang relatif harmoni, walaupun berbeza latar belakang. Kita akan melihat bagaimana nilai bersama, sistem sosial, pendidikan dan budaya membentuk asas perpaduan yang kita nikmati hari ini. Jika Anda menghargai kisah-kisah tentang perpaduan, sejarah dan identiti negara, jangan lupa untuk subscribe dan sertai komuniti ini. Sokongan Anda memberi semangat untuk terus berkongsi cerita Malaysia yang menyatukan kita semua. Aktifkan notifikasi agar Anda tidak terlepas episod seterusnya. Bersama kita raikan kisah tentang kita. Menyusuri liku sejarah, membina masa depan gemilang. Kerana setiap kisah adalah inspirasi. Cerita Malaysia. Here's 5 reasons why we love Malaysia. And why we keep coming back. The food. Malaysian cuisine has been one of the best foods that we've had in the world. They offer a variety of food from Western, Indian, Chinese, Thai, everything. And every place that we've been to has been absolutely epic. Number 2, affordability. You can get an apartment with a fully equipped kitchen, gym access, swimming pool, and high-speed internet, all for under $25 a night. The people of Malaysia have been so kind and hospitable. Everywhere we've traveled to is the people that made us live the country more and more. The diversity of things to do here, from modern luxury cities with amazing green space to island life with some amazing beaches and some of the best scuba diving spots in the whole world. Being Muslim, life in a Muslim country, it's so much easier with halal food all over the place and mosques everywhere. And you've even got washroom and play facilities in the restaurants. And a bonus one, guys. There's so much to do here as a family. 10 sebab kita hidup harmoni dalam kepelbagaian. Di sebalik kepelbagaian budaya dan kepercayaan, ada satu nilai yang menjadi akar kepada keharmonian Malaysia. Hormat. Nilai ini bukan sekadar ungkapan sopan, tetapi prinsip yang dibentuk sejak kecil dalam keluarga dan masyarakat. Kita diajar memberi salam,
tunduk sedikit ketika berselisih dengan orang tua, serta menjaga tutur kata apabila berbicara tentang perkara sensitif. Budaya menghormati ini melangkaui batas kaum dan agama. Dalam majlis perkahwinan, rumah terbuka atau upacara keagamaan, tetamu memahami batas dan adab yang perlu dijaga. Sikap ini mewujudkan rasa selamat dan diterima. Walaupun berada dalam lingkungan budaya yang berbeza, hormat juga terpancar dalam komunikasi harian. Perbezaan pandangan jarang dijadikan alasan untuk bermusuhan secara terbuka. Sebaliknya, ramai memilih pendekatan sederhana dan berhemah demi menjaga hubungan jangka panjang. Inilah keunikan masyarakat Malaysia. Keutamaan diberikan kepada keharmonian bersama berbanding kemenangan individu. Apabila adab dijadikan panduan, konflik dapat dielakkan sebelum ia membesar. Nilai inilah yang menjadi benteng terakhir kepada perpaduan kita. Tanpa hormat dan kesedaran tentang batas, kepelbagaian mudah bertukar menjadi perpecahan. Namun selagi adab dijunjung, Malaysia akan terus berdiri sebagai negara yang hidup harmoni dalam kepelbagaian. Antara keunikan Malaysia yang jarang ditemui di tempat lain ialah tradisi rumah terbuka dan sambutan perayaan secara bersama. Apabila tiba Aidilfitri, Tahun Baharu Cina, Deepavali, Krismas atau Penggawai, pintu rumah dibuka bukan sahaja untuk keluarga terdekat, tetapi juga jiran dan rakan daripada pelbagai latar belakang. Amalan ini mencipta ruang pertemuan yang santai dan penuh kemesraan. Di meja makan, perbezaan agama atau bangsa tidak lagi menjadi fokus, yang ada hanyalah senyuman, hidangan tradisi dan perbualan yang mengeratkan hubungan. Anak-anak membesar dengan pengalaman mengunjungi rumah rakan berlainan kaum, menjadikan kepelbagaian sesuatu yang normal dan positif. Budaya ini juga mengikis prasangka secara semula jadi. Apabila seseorang memahami adat dan pantang larang rakan mereka, rasa hormat akan lahir dengan sendiri. Interaksi berulang kali dalam suasana gembira, membina kepercayaan yang sukar digugat. Rumah terbuka bukan sekadar jamuan, tetapi simbol keterbukaan hati masyarakat Malaysia. Tradisi inilah yang menjadi salah satu tunjang keharmonian, merayakan perbezaan sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai jurang pemisah. Dalam lautan kepelbagaian bahasa ibunda, wujud satu bahasa yang menjadi jambatan komunikasi bersama. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun rakyat Malaysia bertutur dalam pelbagai dialek dan bahasa etnik, kemampuan untuk berinteraksi dalam satu bahasa yang difahami ramai telah mengurangkan jurang antara komuniti. Di sekolah, di pejabat, di pasar dan dalam urusan rasmi, bahasa kebangsaan menjadi medium penyatuan. Ia memudahkan komunikasi tanpa perlu mengorbankan identiti budaya masing-masing. Seseorang boleh mengekalkan bahasa ibunda di rumah, namun tetap berhubung dengan masyarakat luas melalui bahasa yang sama. Bahasa juga membawa nilai dan adab. Ungkapan sopan, peribahasa dan cara bertutur yang berlapik membentuk budaya, komunikasi yang lebih harmoni. Apabila mesej dapat disampaikan dengan jelas dan difahami bersama, salah faham dapat diminimumkan. Kewujudan bahasa bersama ini bukan sekadar alat komunikasi, tetapi simbol identiti nasional. Ia mengingatkan kita bahawa walau berbeza latar, kita tetap berkongsi ruang dan masa depan yang sama. Inilah sebab ke-8, bahasa sebagai penghubung hati dan jambatan perpaduan rakyat Malaysia. Keharmonian tidak lahir secara tiba-tiba ketika dewasa, ia dibentuk sejak bangku sekolah. Sistem pendidikan di Malaysia memberi ruang kepada generasi muda untuk mengenali rakan daripada pelbagai latar belakang, sekaligus menanam benih kefahaman sejak awal usia. Di dalam kelas, murid belajar bekerjasama dalam kumpulan yang berbeza kaum dan agama. Aktiviti kokurikulum, sukan tahunan dan program sekolah menjadi platform interaksi yang melangkaui batas identiti. Dari sinilah lahir persahabatan yang tulus, tanpa prejudis yang belum sempat berakar. Selain itu, kurikulum yang menekankan sejarah negara dan nilai civic, membantu pelajar memahami pentingnya perpaduan dalam membina Malaysia. Mereka didedahkan kepada kisah pembentukan negara serta kepentingan saling menghormati dalam masyarakat majmuk. Apabila kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang meraihkan kepelbagaian sebagai sesuatu yang normal, mereka cenderung membawa sikap inklusif itu ke alam dewasa. Pendidikan bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi membentuk cara berfikir dan berinteraksi. Inilah sebab ke-7, sekolah menjadi tapak awal pembinaan keharmonian, memastikan generasi seterusnya terus memelihara perpaduan yang telah lama dibina. Di tengah kesibukan bandar maupun ketenangan desa,
Semangat kejiranan masih menjadi nadi kepada keharmonian Malaysia. Walaupun berbeza latar belakang, jiran tetap saling bertegur sapa, berkongsi makanan dan membantu ketika diperlukan. Nilai gotong royong, ziarah menziarahi dan saling mengambil, berat membina hubungan yang melangkaui perbezaan identiti. Apabila berlaku majlis kenduri, kematian atau kecemasan, komuniti setempat sering tampil tanpa mengira kaum atau agama. Bantuan yang diberikan bukan kerana persamaan budaya, tetapi atas dasar kemanusiaan dan tanggung jawab bersama. Sikap ini menumbuhkan rasa percaya dan memperkukuh ikatan sosial. Di kawasan perumahan, aktiviti seperti program kebersihan, sambutan hari kebangsaan atau mesyuarat komuniti menjadi ruang pertemuan yang merapatkan hubungan. Interaksi yang kerap dalam suasana positif membantu menghapuskan salah faham. Sebelumnya membesar, semangat kejiranan menjadikan masyarakat tidak hidup secara terasing. Apabila hubungan harian dibina atas asas saling menghormati dan membantu, keharmonian menjadi sesuatu yang organik dan berterusan. Inilah sebab keenam, budaya tolong-menolong yang terus menyatukan rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian. Salah satu faktor unik yang menyatukan rakyat Malaysia ialah budaya makanan dan perkongsian hidangan. Di negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik, makanan menjadi medium yang menyatukan. Dari nasi lemak, roti canai, laksa, hingga kuih tradisional, setiap hidangan membawa cerita dan identiti tersendiri. Apabila di rakyat Malaysia berkongsi makanan di rumah terbuka, kenduri kahwin, bazar Ramadan atau majlis komuniti, batasan kaum dan agama seakan pudar. Sesiapa sahaja boleh mencuba juadah kaum lain, memahami cita rasa dan menghargai budaya yang berbeza. Perkongsian ini bukan sekadar memenuhi perut, tetapi juga membuka ruang untuk interaksi sosial, perbualan mesra dan pembinaan kepercayaan antara satu sama lain. Budaya makanan bersama ini turut mengajar nilai hormat. Contohnya, menghormati pantang larang makanan orang lain, atau belajar tentang cara penyediaan tradisional yang berbeza. Nilai toleransi sebegini, yang diserap melalui pengalaman harian, membentuk asas sosial yang kukuh. Inilah sebab kelima, makanan menjadi jambatan yang menyatukan rakyat Malaysia, mengubah kepelbagaian budaya menjadi kekuatan yang mengeratkan perpaduan. Di Malaysia, kepelbagaian agama bukan sahaja wujud secara berdampingan, tetapi juga diamalkan dengan saling menghormati. Umat Islam, Buddha, Hindu, Kristian dan pelbagai kepercayaan lain hidup bersama dengan memahami batas dan adat masing-masing. Contohnya, kawasan ibadat dibina dengan lokasi strategik agar tidak mengganggu kawasan lain, manakala perayaan keagamaan diraihkan dengan penuh sopan dan keterbukaan. Aktiviti seperti perarakan Taipusam, sambutan Hari Raya, perayaan Tahun Baharu Cina dan Krismas memberi peluang kepada masyarakat berlainan agama untuk menyaksikan dan menghargai adat orang lain. Amalan ini membentuk kesedaran bahawa perbezaan bukan ancaman, tetapi sebahagian daripada identiti Malaysia. Sikap hormat terhadap ruang, masa dan adat orang lain memastikan interaksi harian tetap harmoni. Anak-anak belajar bahawa perbezaan agama tidak bermakna permusuhan, sebaliknya menjadi asas untuk memahami dan menghargai satu sama lain. Nilai hormat terhadap amalan berbilang agama inilah yang menjadi tunjang kepercayaan sosial. Ia menjadikan Malaysia sebagai contoh unik di dunia. Sebuah negara di mana kepelbagaian agama bukan sekadar toleransi, tetapi hidup dalam keharmonian. Inilah sebab keempat rakyat Malaysia dapat hidup harmoni walaupun berbilang kepercayaan. Salah satu asas keharmonian Malaysia terletak pada sistem pendidikan yang menyatukan generasi muda dari pelbagai latar belakang. Di sekolah, murid-murid belajar bekerjasama dalam kumpulan, menyertai sukan, projek seni, dan aktiviti ko-kurikulum tanpa mengira kaum atau agama. Interaksi harian ini menanam nilai toleransi dan menghormati perbezaan sejak kecil. Anak-anak belajar untuk menghargai rakan sebaya yang berbeza budaya, memahami adat istiadat dan meraihkan perayaan bersama. Dari sinilah lahir persahabatan tulus yang menjadi asas hubungan sosial di masa hadapan. Selain itu, kurikulum sekolah menekankan sejarah negara, civic dan nilai perpaduan, memberi pemahaman tentang kepentingan hidup harmoni dalam masyarakat majmuk. Dengan asas ini, generasi muda dibentuk untuk menjadi warga yang menghargai perpaduan, bukannya memandang perbezaan sebagai penghalang. Inilah sebab ketiga pendidikan dan aktiviti sekolah berperanan besar membina kefahaman, toleransi dan perpaduan, memastikan keharmonian Malaysia terus diwarisi oleh setiap generasi.
Selain pendidikan formal, media dan komunikasi memainkan peranan penting dalam membentuk keharmonian rakyat Malaysia. Televisyen, radio, surat kabar, dan platform digital hari ini bukan sahaja menyampaikan berita, tetapi juga menyebarkan mesej perpaduan dan nilai bersama. Program televisyen yang menonjolkan interaksi antara pelbagai kaum, rancangan dokumentari tentang budaya dan adat tradisi, serta kisah kejayaan rakyat dari pelbagai latar belakang. Semuanya membantu membina rasa saling menghormati. Apabila masyarakat melihat realiti kehidupan orang lain melalui media, prasangka mula berkurang dan empati meningkat. Media sosial juga menjadi platform untuk berkongsi pengalaman positif dan aktiviti komuniti yang melibatkan kepelbagaian budaya. Misalnya perkongsian video rumah terbuka, majlis kebajikan dan aktiviti sukarela yang merentas kaum menunjukkan bahawa perbezaan bukan penghalang tetapi peluang untuk bekerja sama. Komunikasi yang berkesan turut menggalakkan dialog terbuka. Isu sensitif dibincangkan dengan penuh berhati-hati. Manakala cerita kejayaan perpaduan diberi perhatian untuk dijadikan teladan. Apabila mesej positif ini diterima secara konsisten, masyarakat mula mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan seharian. Inilah sebab kedua, media dan komunikasi bukan sahaja menyebarkan maklumat, tetapi menjadi jambatan yang memupuk persefahaman, membina empati, dan menguatkan rasa hormat antara rakyat Malaysia. Dengan cara ini, keharmonian tidak hanya diwarisi, tetapi juga diperkukuh setiap hari. Jika kita menelusuri sejarah tanah air, jelas bahawa keharmonian rakyat Malaysia bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil daripada perjalanan panjang berbilang generasi. Dari zaman Kesultanan Melayu Melaka, pengaruh pedagang Cina dan India, sehingga era moden Malaysia yang merdeka, negara ini telah lama membina asas perpaduan melalui interaksi budaya dan perdagangan. Warisan budaya ini menjadi pengikat masyarakat. Perayaan, adat, seni dan muzik tradisional bukan sahaja milik satu kaum, tetapi sebahagian daripada identiti bersama. Misalnya perayaan bulan purnama, perayaan makanan, dan tarian rakyat kerap melibatkan penyertaan pelbagai komuniti. Apabila rakyat bersama-sama merayakan adat dan tradisi, rasa saling menghormati dan bangga terhadap kepelbagaian mula terbentuk. Sejarah ini juga mengajar rakyat untuk menghargai toleransi. Konflik masa lampau dijadikan pengajaran bahawa perbezaan hanya boleh menjadi kekuatan jika diurus dengan bijak. Dengan memahami asal-usul dan cerita nenek moyang, rakyat Malaysia belajar bahawa perpaduan bukan semata-mata tanggungjawab kerajaan, tetapi tanggungjawab bersama. Nilai ini diwarisi secara turun-temurun melalui keluarga, sekolah, komuniti dan media. Ia menjadi asas yang memandu interaksi harian, membentuk sikap menghormati perbezaan, dan mengutamakan keharmonian. Inilah sebab pertama rakyat Malaysia mampu hidup dalam suasana aman walaupun berbilang kaum, bahasa dan kepercayaan. Sejarah dan warisan budaya bukan sekadar memori lama, tetapi tonggak nyata perpaduan negara. Apabila kita melihat ke-10 sebab yang telah dibentangkan, satu gambaran jelas terbentuk. Keharmonian rakyat Malaysia adalah hasil gabungan sejarah, budaya, pendidikan, nilai sosial, adat dan komunikasi yang saling melengkapi. Setiap elemen memainkan peranan tersendiri, dari nilai hormat dalam kehidupan seharian, tradisi rumah terbuka yang menyatukan, pendidikan yang membentuk kefahaman sejak awal, hingga pengaruh media yang memupuk persefahaman. Kesemua ini membuktikan bahawa Malaysia bukan sahaja unik kerana kepelbagaian, tetapi juga kerana rakyatnya berjaya menjadikan perbezaan itu sebagai kekuatan. Keharmonian tidak lahir daripada satu faktor tunggal, tetapi daripada usaha bersepadu sepanjang generasi, daripada nenek moyang hingga generasi muda hari ini. Anak-anak belajar menghormati rakan sebaya, masyarakat saling membantu tanpa mengira latar, dan setiap individu menyedari bahawa perpaduan adalah aset paling berharga negara. Di dunia yang sering berpecah kerana perbezaan, Malaysia menunjukkan bahawa toleransi, empati dan hormat boleh menjadi asas masyarakat yang stabil dan harmoni. Inilah nilai yang perlu diteruskan, diwarisi dan diperkukuh setiap hari. Apabila kita memelihara asas ini, masa depan negara akan terus aman, stabil dan makmur. Jika anda terinspirasi dengan kisah ini dan ingin mengetahui lebih banyak tentang cerita Malaysia yang menyentuh sejarah, budaya dan nilai kehidupan rakyat, jangan lupa subscribe sekarang, tekan butang notifikasi supaya tidak terlepas episod seterusnya, dan sertai komuniti yang menghargai perpaduan dan cerita negara kita. Bersama kita raikan Malaysia dalam setiap warna, budaya dan kisahnya.
Terima kasih atas sokongan anda. Bersama kita bina semangat Malaysia.